bagi ni. Okay, benda yang saya bagi ni. Saya akan hantar dekat grup lah. Okay. Apalah ni bermasa je ni. Okay, sekejap Okay, kita tengok pada hipotesis. Okay. So, apa itu hipotesis? Jadi, kalau kita tengok pada nota, hipotesis tu maknanya kita nak buat, apa orang kata? Nak buat, saya banyak sangat ni juga. Okay, hipotesis ni maksudnya ialah kita nak buat satu prosedur di mana based on the sample evidence and probability theory to determine whether the hypothesis is reasonable statement or not. Macam ni lah, kita ada dua pendapat. Kita tahu, nak ayat mudah je, kamu ada dua pendapat. Pendapat pernyataan pertama dan yang kedua pernyataan yang menolak pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama kata besar pada 30, mana ada alternatif hipotesis kata bukan besar pada 30 tapi kecil pada 30. Itu contohlah masuk hipotesis. Jadi kita nak tengok sama ada kita nak terima kenyataan yang pertama ataupun kita nak terima kenyataan yang alternatif tersebut. Okey, contoh mudah je. Okey, nak faham kan? Okey, biasanya hipotesis ni dia ada dua keadaan di mana dia adalah hipotesis null dengan juga hipotesis alternatif. Okey, hipotesis null dengan juga hipotesis alternatif. Maknanya kalau dalam kelas doktor tu kita tengok kan di mana hipotesis null ni ialah pernyataan pertama. Okey, yang ini ialah pernyataan kedua ataupun hipotesis kedua. Kita nak terima mana satu? Nak terima HO ke nak terima HA ataupun nak tolak HO ke nak terima HA ataupun nak terima HO ataupun tolak HA lah. So maknanya dia pusing antara dua je. Kalau tolak tu terima HA. Okey. Kalau terima HA tolak HA. Kalau terima HO tolak HA lah. Contoh dia ada dua keadaan. Dia ada tiga keadaan. Ini contoh basic je. Contoh macam ni kan. Katakanlah kita nak buat pernyataan bahawa mean, ini ayat umum saya beri contoh kan. Saya kata bahawa kita nak buat kajian bahawa ada kenyataan kata bahawa mean berat badan pelajar di sekolah menengah mana-mana tu kata mean ni adalah kecil pada 50 kg. Contoh 50 kg. Lepas tu ada pula kenyataan orang buat kajian. Dia kata hasil pada sampel, dia ada bukti. Dia katakanlah dia ada sampel, dia dah buat kajian, sampel contohnya 100 orang, contohlah dia buat kan. Lepas tu dia dapati bahawa berat badan pelajar ini dia dapat 80 kg sebenarnya. Jadi orang yang menyatakan pernyataan kedua ni, dia kata dia tak setuju bahawa berat badan pelajar ni adalah kurang pada 50 sebab dia kata dapat daripada kajian dia dapat 80. Jadi ada statement kedua dia kata statement besar pada 50. Okey. Di mana ini bukti yang dia dapat daripada kajian sampel dan juga purata daripada sampel tersebut. Dia dapat bahawa berat badan pelajar adalah 80, iaitu melebihi 50. Kita tak bolehlah buat 50 dengan 80 kat bawah, nanti kita tak nampak. Kita nak buat tak nampak kita nak buat hipotesis. Jadi nombor yang dekat sini ialah nombor mean populasi, iaitu kenyataan yang pertama tadi. Manakala yang kedua yang dilibatkan dengan sampel dan juga mean, dia adalah yang alternatif sebab dia menyokong kenyataan yang kedua. Jadi kalau statement dia besar, maknanya mean di sini adalah besar lah. Okey, so kita nak buat uji kaji nanti, kita nak terima mana? Nak setuju yang ini ke nak setuju yang dekat bawah? Jadi kita nak tengok kita punya keputusan nanti. So biasanya nak tahu simbol, sebab atas ni biasa diorang guna simbol sama kan. Biasanya diorang akan guna simbol sama dengan lah. Lepas tu dia akan ada tiga bentuk hipotesis. Okey, ini yang pertama yang biasanya. Okey, yang kedua ada pula dia kata mungkin HO, okey, HO mean sama dengan 50. Okey, mungkin ada yang kata
Okey. Yang ni mungkin ni saya guna sebab kata semua sama dengan dah nanti ya. Nanti confuse, okey. Katakanlah ini adalah biasa guna sama dengan ya. Okey. Okey. Yang ni pula mungkin kata min ni adalah kurang pada 50. Okey. Ataupun mungkin kata ada alternatif lain, dia kata besar kecil. Dia kata tidak sama dengan 50. So HA ni biasanya akan ada simbol ni adalah bukan 50. Ini simbol bukan ya. Tidak sama dengan 50. So ini contoh. Okey. Jika dia melibatkan hipotesis besar, kecil, ini namanya one tail test. Okey. One tail satu hujung saja one tail test. Okey. Ini pun sama sebab dia one tail saja, dia hanya satu bahagian belah kiri jadi kurang. Tapi yang ini adalah two tail test. Two tail test. Okey. Penting two tail test ni ialah di mana? Tolong tengok kalau kita gunakan taburan Z, okey, kalau kita gunakan taburan Z, okey, jadual Z nanti, Z yang alpha tu wajib bahagi 2. Kalau dia melibatkan two tail dan juga guna taburan Z. Tak apa, faham setakat tu dulu. Nanti kita akan tengoklah dia punya jalan kira lah. Okey. So ini basic utama dulu. Di mana hipotesis ada 3 jenis. Di mana HO dengan HA ada yang lawan dia besar, ada lawan dia kecil dan ada lawan dia adalah tidak sama. Itu basic penerangan lah. Jadi tak perlulah nak baca term-term. Dia nak terangkan dulu konsep mudah faham. Dapat soalan dah tahu nak buat penyelesaian macam mana. So dekat sini ini adalah dia punya ni dan faham dulu. Kalau simbol besar, kalau ada simbol kecil, one tail test. Kalau sama dengan dan berbalas dengan tidak sama dengan ataupun tak sama ataupun independent. Bila independent ni dia biasa tak sama lah. Di mana dia adalah two tails. Kalau guna taburan Z, kita wajib alpha bahagi 2. Itu adalah taburan Z lah. Okey, yang perlu mahir ialah kita nak mencari nilai Z alpha bagi 2 ni. Tak kisahlah nak cari Z alpha ke Z alpha bagi 2, maknanya kita nak cari nilai critical value. Nanti saya ajarlah yang paling penting bila dah pandai buat state ni, maknanya kita dah pandai satu, kalau tengok refer pada nota masing-masing, kalau kita buat step hipotesis ni, pertama kita dah kena pandai buat yang macam ni, OHA, salah satu pada 3 ini. Yang kedua ialah selepas benda ni semua, kita kena pandai cari level of significant. Level of significant. Okay, level of significant. Yang ni memang kena mahir gunakan taburan Z, gunakan jadual Z yang macam taburan normal. Saya tak nak tukar-tukar, jadi saya pun nak ajar betul-betul semua ikut semua jadual ni. Jadi level of significant ni macam mana apa benda dalam soalan akan ada bagi nilai alpha. Okey, alpha akan ada bagi 0.01. Banyak soalan bagi, dia ada bagi 0.05. Okey, ada juga dia bagi 0.02. Fahamkan dulu walaupun pening apa benda kan. Fahamkan dulu. Ada alpha bagi berapa lagi yang saya tengok. Okey, ada yang bagi 0.03. Okey. So ini alpha. Tapi kita nak cari nilai Z alpha. Sebab apa kita nak cari nilai Z alpha? Ini basic Z alpha. Kenapa perlu cari Z alpha? Kenapa perlu cari dia ni? Sebab hipotesis kita dia jadi macam ni. Dia akan jadi basic hipotesis ni, dia adalah jadi macam ni. Okey. Ini adalah kawasan-kawasan dia. Okey. Tak kisahlah one tail ke two tail ke. Okey. Okey. Kawasan yang lorek ataupun kawasan ni yang besar pada Z alpha ni, dia adalah kawasan penolakan. Iaitu tolak HO
terima HA. Okey. Yang ini pun sama, dia still sama juga ini. Jadi maknanya tolak HO terima HA. Okey, sama juga. Kawasan ni pula terbalik, di mana dia adalah kawasan penerimaan. Terima HO tolak HA. Terbaliklah. Apa benda yang maksud ni? Okey. Maknanya nanti kita nak tengok jawapan kita, statement kita mana satu betul. Contohlah tadi saya ambil satu contoh kes ya. Katakanlah kita buat kes yang besar. Ini basic dulu ya. Min sama dengan 50. Okey. Lepas tu ini kenyataan kita. Okey, HA tadi ini hipotesis kita. Min besar pada 50 sama dengan 50, tak jelas tulisannya. Okey ya. Okey. Okey. Jadi kita nak setuju mana satu ni? Nak ambil mana? Nak ambil HO ke, nak ambil HA ke? Ataupun kita nak terima HO ke tolak HA, kita depend pada gambar rajah ni. Okey. Jadi sebab itulah kita perlu tahu Z alpha bagi 2, iaitu nilai ni. Nilai kat sini yang membezakan antara kawasan penerimaan dan kawasan tolak. Jadi kita kena cari nilai di sini. Nilai di sini juga dipanggil sebagai nilai critical value. Okey. Nilai critical value. Okey, ini adalah nilai critical value. Sambil saya ajar tu nanti tulislah kan. Nanti senang nak tu. Okey. So ini adalah kawasan critical value. Okey, critical value tulisan. Ada ke cara lain untuk mengajar untuk saya mudah untuk saya tulis? Saya cuma ada jumpa ni je, PDF je. So ini adalah critical value. Okey. So bila critical value kita nak cari nilai Z alpha ni. Alpha memang bagi. Z alpha ni kita kena cari. Okey, contohlah ya, contohlah. Macam mana nak dapatkan Z alpha kalau saya sebut untuk kes ni alpha yang digunakan dalam soalan ini adalah contohlah 0.0. Contoh soalan ini. Ini contoh asal. Alpha sama dengan 0.01. Saya nak cari Z alpha sama dengan berapa? Okey, contoh kan. Okey, saya lukis dekat sini. Okey, nak cari. Ini saya buat semula gambar rajah yang dekat atas tadi. Okey, ini kawasan dia. Okey, ni. Okey. Katakanlah saya ambil yang kanan kiri sama je sebab normal ni adalah dia macam simetri kan. Okey. Nak cari yang dekat sini. So kawasan alpha yang dibagi dekat sini ialah 0.01. Okey. Ini nilai yang disebut ini kawasan penolakan alpha ni. Okey. Dia memang standard je, sama je kalau cara lepas ni. Kalau nak cari 0.05 ke 0.08 ikut suka soalan dah. Sama sahaja. Jadi tulis sini alpha, lukiskan kat sini. Nak buat negatif boleh, nak buat positif boleh. Kalau biasanya kalau kes ni besar pada 50, kalau besar maknanya dia punya gambar rajah datang nombor belah kanan lah. Okey. Kalau belah sini kecil pada 50, nanti gambar rajah ni sebenarnya belah kiri, tapi caranya adalah sama sahaja. Okey. Jadi cara penyelesaian yang nak cari kalau 0.01 macam ni. Okey, take note ya. Okey. Ini kan titik tengah dia adalah 0. Okey. Okey. So ataupun nilai tengah 0 lah di sini. Okey. Kita tahu bahawa kawasan ini penuhnya ialah okey, yang ini balance apa? Okey. Jadi ambil kalkulator 0.5 tolak 0.01 sama dengan berapa? Okey, kejap. Saya terus kat sini 0.5 tolak 0.0 sini ialah 0. Okey, 0.49. Okey, jadi saya nak cari apa nombor Z yang dalam table, bukan probability. Apa yang dalam Z, yang dalam jadual yang menunjukkan nilai
antara 0.49 dengan 0.5. Jadi kawasan putih ini, dengar ya, kawasan putih ini berjumlah 0.5 tambah 0.49. Jadi 0.99. Ini probability, makna kawasan putih ini berjumlah 0.9. Cari apa balik alfa yang membagikan probabilitas ini? Cuba masing-masing buka dalam table Z. Nilainya 0.9. Okay, cuba cari sekarang ni. Tadi saya tak buka awal sekejap ya. Sekejap. Atau masing-masing cuba buka sekarang. Kamu punya taburan Z. Standard normal sekejap ya. Okey, katakanlah saya buka taburan Z. Okey, okey. So ini taburan Z. Okey, jangan baca yang negatif sebab gambar rajah kita tu belah positif. Jadi kita baca yang positif. Kita baca yang positif. Okey, tengok table. Okey. Besarkan sikit sekejap ya. Okey. Cari dekat mana 0.99 berapa tadi? 0. Berapa tadi? 0.99 yang hampir. 0.99 yang hampir. 0.99 yang hampir. Okey, 97 bukan. 97.8 pun bukan. Cari yang hampir 0.99. Okey. Jadi yang hampir ialah dekat sini. Yang betul-betul hampir ialah maybe di sini, maybe di sinilah. Okey, okey. So yang paling hampir ialah 0.99 duduk dekat ni 2.33 dengan 3. Okey, 2.33 dengan 3. Sebab kita dapat nilai yang ni dekat hampir dengan 0.99. Okey, kita terbalikkan. Dia bagi probability, kita cari nilai Z value. Okey, jadi kita pun tulis kawasan ketika value sini tadi ialah 2.33. Okey, macam ni. Mungkin ada yang confused. Ni dekat hampir, ni dekat hampir. Sebenarnya dia ada dia bukan standard. Biasanya kalau 0.01 ni ataupun 99% darjah ke alpha, biasanya nombor Z value memang 2.33. Kita boleh hafal lah. So dekat sini kita tahu bahawa jika nanti kita akan statistik ini, lepas kita dapat nilai Z alpha, harap ni dulu. Inilah nilai Z alpha 2.33 kawasan penerimaan. Okey. Nanti bila kita dah buat ujian statistik, okey, nanti saya ajarlah ujian statistik, kita akan dapat value. Katakanlah saya buat ujian statistik, ini saya beri contoh lah, nanti kita akan tunjuk jalan kira lah. Katakanlah kita ada buat ujian statistik, okey, kita ada buat rumus. Dia ada sebab ada beberapa jenis hipotesis yang dalam soalan praktikal ni. Ada yang sampel besar, ada yang sampel kecil, ada yang yang kadaran soalan tu. Apa yang penting ujian statistik tu, setiap kes ada ujian statistik dia yang beza, tak jadi masalah pun. Katakanlah kes ni ujian statistik kita, kalau kita guna taburan Z, ujian statistik kita nama ZO. Okey, kita pun gunalah rumus macam-macam, ada rumus DX tolak apa lepas ni. Katakanlah jawapan akhir ujian statistik kamu tu, katakanlah dapat 3.8 contoh. Okey. Okey, 3.08 jawapan akan positif sebab kita punya hipotesis kita besar pada. Jadi dia akan jadi automatik bahawa ZO kita tu akan dapat positif 3.08. Jadi kita tengok ni 2.33. Jadi 3.08 mesti duduk kawasan ni. Jadi 3.08. Kat sini contohlah.
Jadi kita dapat 3.08. Jadi 3.08 ni kawasan lorik apa nama dia? Jadi kawasan ini namanya ialah tolak HO terima HA. Tolak HO terima HA, maknanya saya tak setuju bahawa berat badan pelajar sama ataupun kurang 50, tapi saya maknanya uji kaji kita menyatakan bahawa betul bahawa berat badan pelajar memang besar pada 50 dan disokong dengan uji kaji sampel tadi yang seramai berapa orang tadi yang saya kata 100 orang, dan berat badan memang dapat mean purata adalah 80. Jadi kat situ kita boleh buat conclusion bahawa refer pada soalan, kita menjawab soalan tersebut. Jadi kalau saya buat kata soalan tadi, mungkin saya kata ya, kita boleh kita boleh menyatakan bahawa berat badan pelajar memang lebih besar pada 50. Sebab jawapan kita dapat jawapan kita di mana nilai ujian statistik ataupun ZO melebihi critical value iaitu 2.33. Sebab kita kena buat decision rule. Decision rule mudah je untuk lebih faham. Decision rule macam ni je, mudah je, yang refer pada soalan mudah saya. Okey. Kalau ada dalam nota tu disebut decision rule ke apa ni, saya buat tambahan lah nak so faham. Okey, decision rule ni macam ni je. Okey. Cara tulis dia ialah tolak HO terima HA. Alahai. Jika ZO besar pada Z alpha ataupun 2.33, tulis macam ni. Ataupun dua kemungkinan kita akan dapat iaitu terima kawasan penerimaan, terima HO tolak HA, terbalik dah pula. Jika ZO kecil pada Z alpha 2.3. Ini tak bagi jawapan, ini baru bagi panduan, nama pun decision rule. Jadi nak tahu satu ke dua, saya ulang balik, nak tahu jawapan kita satu ke dua, refer kepada ujian statistik tadi. Okey, oleh kerana ujian statistik kita adalah ZO ni 3.08, besar pada nilai Z alpha iaitu 2.33, maka kita memilih nombor 1. Jadi keputusan kita, decision kita ialah tolak HO terima HA. So tulis ni tolak HO terima HA. Ini bukan jika, kerana lah. Kerana ZO besar pada Z alpha iaitu apa tadi? Iaitu 2.08 memang besar pada 2.33. So ini adalah basic. Dah faham, nampak sikit. So soalan lain saya rasa tak ada masalah lah. So basic ni kena faham, buat hipotesis, kemudian cari critical value. Tak kisahlah critical value tu dibagi berapa pun, jalan kiranya sama je macam yang tadi, nak cari dalam table tu. Okay. Lepas tu, dah dapat cari Z alpha daripada buat ujian statistik. Lepas buat ujian statistik, kita bandingkan dengan nilai Z alpha. Kalau besar kepada nilai Z alpha yang kita kira tu, Z alpha yang dalam critical value, tolak HO, terima HA. Tapi kalau masa kata kurang daripada nilai itu, maka kita mengambil jawapan terima HO, tolak HA. Okay, so itu basic punya. Tak kisahlah apa jua alpha yang apa alpha yang dia bagi. Yang saya bagi contoh sini ialah 0.01. Okey, 0.01. Kalau lah saya bagi yang lain tu tak ada masalah. Saya risau nak suruh cari alpha, cari Z alpha. Kalau salah cari Z alpha, maka salahlah buat keputusan nanti. Contohlah saya bagi satu lagi alpha. Tadi 0.01. Okey, sekarang ni saya bagi soalan tu alpha dia 0.05. 0.05. Tadi 0.01. Nak cari nilai dalam jadual. Okey, kita pun lukislah kalau tak faham. Okey,
So kita lukiskan. Okey, yang ini ialah 0.05. So ini titik tengah dia. Yang ni. So balance di sini ialah mestilah 0.45. Sebab sebelah ni nilainya adalah 5. Sorry, sebelah ni nilainya adalah 0.5. Yang sebelah sini memang confirm 0.5. Jadi selebih pada kawasan lorik, kawasan putih semua, nilainya adalah 0.95. 0.95 ialah cari dalam jadual Z. Cari bahagian probability, iaitu tengok jadual Z. Cari mana yang dekat dengan 0.95. Yang hampir-hampir dengan 0.95. Ni banyak 0.95 ni. Contoh ya. Yang paling hampir ialah contoh tadi 0.94 pun dekat 0, tapi ada lagi yang hampir. Iaitu biasanya orang ni mungkin 2 nombor ini. Kebanyakan mereka adalah diorang menggunakan 1.65. Yang ni kawasan dia. 1.65. Jadinya kita punya jawapan yang ketika value di sini yang garis memisahkan ni ialah 1.65. 65. So inilah jawapan untuk Z alpha kalau dia bahagi 0.05. Saya bagi satu lagi contoh. Katakanlah soalan ada bahagi hipotesis di mana hipotesis kita itu menggunakan yang ketiga. Ada ayat dia kata menggunakan yang ketiga. Yang ketiga maknanya dia punya hipotesis sama dengan, berbalas dengan, tidak sama dengan, ataupun ada guna independen ataupun sama ke tak sama. Bukan kecil besar ni. Kecil besar lain ni sama ke tak sama. So jawapan dia mungkin positif, mungkin negatif lah. Itu tak ada masalah pun. Katakanlah soalan ini kamu pun guna buat hipotesis sama dengan tak sama dengan, maka dia pun bagilah kat kamu, katakanlah ini yang tadi saya semua buat one tail. Katakanlah ini two tail. Jadi soalan tu adalah two tail test ya. Two tail test. Dan dalam two tail test tu, soalan tu dia bagi alpha still lagi 0.05. Bila soalan tu dah jadi two tail test, alpha 0.05, dia takkan dapat Z alpha 1.65. Sebab yang ini case one tail, yang ini two tail. Apa yang perlu dibuat ialah dalam two tail ini, alpha ini perlu dibahagi 2 dulu. So alpha bagi 2 akan dapat 0.025. Bukan lagi kita guna 0.5 ni. So sekarang ni, oleh kerana dia ni ujian 2 two tail, maka kita boleh lukis dua-dua sekali. Sebab kita tak tahu kawasan kita tu duduk belah kanan ke belah kiri. Itu berdasarkan hipotesis nanti. Kalau misalnya kata dalam hipotesis yang kita kira nanti, katakanlah dapat nilai negatif, maka kita guna kawasan ni. Tapi sama je. Sebab kawasan yang berlorik still nama tolak HO terima HA. Yang berlorik ni pun tolak HO terima HA. Kawasan selebih ni terima HO, tolak HA. Kawasan penerimaan HO. Kita jadi dekat sini sebenarnya kita boleh bila kes macam ni, kita boleh guna dua-dua table yang positif, yang negatif. Boleh, dan jawapan saya guna jadual yang positif dulu. Kalau jadual positif, ini adalah 0.025. So mestilah balance di sini ialah 0.475. Betul kan, nak cukupkan 0.5 kan? Jadi kita tahu, kita abaikan dulu kawasan lorik ni sebab kita nak buat yang jenis habis terus ke kiri. Jadi yang ni confirm dah 0.5. Jadi 0.975. Kawasan lebih pada 0.025 ni maknanya lebihnya dah 0.975 sebab awak dapat 1. Jadi 0.975 tengok dalam table lah. Tengok dalam table mana 0.975 yang terhampir. Kalau tengok sini 0.975,
mana yang terhampir. Nanti saya tengok 0.975. 7375. Yang ni. So ini adalah satu, yang ni betul-betul terhampir, iaitu 0.975, maka yang ini adalah 1.96. So jawapan di sini adalah 1.9. Okay. Kalau yang ni pun pula, ini yang saya tengok yang positif. Maknanya sampai habis saya tengok ni. Kamu bahagian negatif ni kan nilainya adalah 0.025. Okey, yang dalam table negatif kita boleh baca terus sampai habis ni. Jadi tak perlulah kita buat 0.5 tolak 0.25, tak perlulah. Jadi kita terus ambil yang ini saja. Jadi dalam table ambil terus 0.025 tapi baca part negatif. Baca part negatif, cari 0. berapa tadi? 0.025. 0.025. Nampak ni. So dia still lagi dapat 1.96. Still lagi sama. Okay. Jadi bila kes 2 tutil, tak ada masalah pun nak buat style 0.5 tolak balance tambah 0.5 terpulang. Ataupun terus direct, kamu akan dapat 1.96 juga. Okay. So ini basic sangat. Nak buat hipotesis kena faham benda ni dulu. Especially nak buat hipotesis HO, nak kira sini nak cari nilai Z alpha tu penting. Lepas tu kena pastikan bahawa alpha betul tahu perlu bahagi 2 ke tak perlu bahagi 2. Okay. So itu basic dulu. So harap faham lah ya. Boleh faham? Okey. Seterusnya ialah okey. Puan, Ya. tadi kan dia guna cara critical value kan? Boleh tak cerita tentang P value, bandingan dengan P value? Betul, biar dulu Chan dulu. Kau tu Okey, biar okey, dulu. okey, okey. Biar dulu. Kita Okey. nak buat basic dulu Chan. Sekejap. Okey, okey, okey. P value tu dia biasa tak tanya pun, dia biasa buat hipotesis sekejap ya. Eloklah, itu susah sangat. Itulah biasa tak ada dia tanya P value pun. Okey. So sekarang ni lepas tu saya tengok pada mana saya punya tadi ya. Dia boleh hilang sekejap Okey. Keluar tak? Kenapa tak keluar dekat you all lah screen? Okey dah. Okey. So kita buat ni dulu Syam. Kita tengok dulu pada nilai cara hipotesis dulu nak supaya kita faham soalan ni nak buat hipotesis macam mana. Okey. Macam ni, kalau ikutkan dalam soalan praktikal tu, okey, soalan praktikal yang diberi, sekejap saya cari soalan praktikal mana pula praktikal sekejap. Okey. Begini, kalau soalan praktikal, soalan akan tanya dekat you all lah sama ada dia biasa dua je lah. Nak guna taburan T ke nak guna taburan Z. Okey, ini formulanya. Kalau N besar sama dengan 30, besar atau sama dengan 30, okey, sama ada sisian piawai populasi diberi ataupun tidak, kita mestilah menggunakan jadual Z ataupun taburan Z. Okey, taburan Z. Okey, kalau misal kata sampel yang diberikan kecil pada 30,
30, okey, maka dia ada dua keadaan, sama ada dia guna Z ataupun guna taburan T. Okey, bila sampel kecil, taburan T digunakan, okey, take note ya, taburan T akan digunakan jika sisihan piawai populasi tidak diketahui. Sisihan piawai populasi tidak diketahui. Okey, tolong salin baliklah ya. Kemudian taburan Z digunakan apabila sisihan piawai populasi diketahui. Tetapi kebanyakan semua soalan yang kita jumpa bahawa biasanya kalau kecil sama dengan 30 memang akan guna taburan T. Taburan Z memang akan guna, Z senang je, besar pada 30 memang automatically guna taburan Z, sama ada sisihan piawai diketahui ke, tidak diketahui ke, kita still guna pada taburan Z, iaitu jadual Z. Okay? Jadual Z. Okay. So jadual T saya tengok tak ada tadi dalam saya punya tu lah, dalam folder tu. Tapi tak apalah, you all ada kan. Saya tak jadual lain. Tak apalah, nanti saya beri contoh. Okay. Okey, sekarang ni saya nak ajar macam mana sesuatu soalan itu dia bagi nak faham apa benda soalan tu, nak buat apa yang sesuai. Okey, sekarang tengok pada soalan yang saya bagi. Okey, soalan yang saya bagi. Yang ni saya padam lah ya. Macam nanti okey. Soalan hypothesis ni dia ada sama ada mean apa untuk praktikal 7. Okay, untuk praktikal 7, okey. Dia ada hypothesis mean satu sampel. Okey, dia ada kadaran dua beza, dan dia ada apa satu lagi tu, mean dan juga sampel besar nombor 3. Jadi dia ada 4 jenis soalan dekat sini. Kalau ikutkan kat sini. Okey, so sekarang ni soalan yang pertama saya highlightkan dulu supaya faham ialah kita akan ada hypothesis mean hypothesis mean, nama mean, tapi one sample. Okey, apa nama maksudnya macam ni? Hypothesis mean one sample, maksudnya dalam soalan itu dia cuma bagi satu saja sampel. Dia tak ada kategori A ataupun grup A, grup B. Itu nama satu sampel, dan ada perkataan mean dekat situ sebab dia ada bagi maklumat mean dalam soalan itu. Contoh macam ni lah. From a sample random sample of 100 students who have passed a statistic course, the average score was 71.8. Okay, assuming that the population standard deviation is 8.9 with a 0.05, does it seem to signify that the average is more than 70. Jadi dekat sini kita boleh keluarkan maklumat bahawa daripada 100 sampel, kita tahu sampel ni adalah 100, kita namakan sebagai 100. Okey, sampel ni 100. Jadi daripada 100 tu, dia kira-kira dia dapat average score markah statistik ni ialah 71.8. Jadi nilai 71.8 ialah mean ataupun average bagi sampel. Itu kena faham. Okey. Jadi dekat sini mean untuk sampel adalah 71.8. Okey, 71.8. Lepas tu assuming that the population standard deviation ialah 8.9. Jadi standard deviation yang dibagi dekat sini adalah populasi. Standard deviation di sini adalah populasi. So kita namakan dia sebagai S. Okay,
S ni sekejap ya. Okey. Sigma ya. Okey. Sini adalah 8.9. Okey. Okey. Kemudian soalan tanya, dia suruh buat kita uji kaji with the alpha 0.05. Okey. Okey. Adakah signify ataupun adakah kajian ini menunjukkan bahawa purata ini melebihi 70? Purata ini melebihi 70. So 70 ini mean apa? 70 ini adalah mean populasi. 70 adalah mean populasi. Jadi kalau kita buat hipotesis, okey. Kalau kita buat hipotesis bahawa macam ni nak mudah fahamlah, okey. Okey, katakanlah ada student ni buat satu ujian statistik, okey. So dia kata daripada 100 tu kan statistik yang dapat, daripada 100 orang pelajar tu purata dia ialah 71.8. Kemudian ada maklumat sebelum tu bahawa standard deviation yang populasi satu mungkin ramai student dari 1000 orang, bahawa populasi dia ialah 8.9. Dan dia nak uji kaji. Adakah bahawa markah pelajar ini melebihi 70 ke tidak? Maksudnya adakah pelajar ini melebihi markah 70 ke tidak? Sebab buktinya ialah daripada sampel dia orang dapat 71.8. Jadi kita nak uji mean tu, nak uji mean bagi populasi lah. Adakah markah populasi ini lebih pada 70 ataupun kurang pada 70. Dengan maklumat sokongan daripada uji kaji, daripada sampel 100 memang dia dapat markah 71.8. Jadi ini jalan penyelesaian dia. Saya dah tunjuk dah ni. Kalau saya tunjuk satu-satu nanti makan masa yang lama. Jadi saya cuba buat dan scan dan bagi kat you all tengoklah contoh pengiraan ni. Ini perfect lah jalan kira supaya faham. Okay. Jadi keluarkan maklumat macam saya sebut tadi. So kita tahu bahawa N100 daripada 100 orang tu bahawa markah purata statistik tu 71.8. Itu mean sample. Ini maklumat mungkin daripada kajian dia kata bahawa sisi sampai awal populasi ialah 8.9 dan juga alpha 0.05. Adakah betul markah student ni melebihi 70? So kita pun nak buat uji kaji ni dengan sokongan daripada sampel kita memang dia dapat mean melebihi 70. Jadi HO, HA ada perkataan atas ni memang sama dengan kenapa saya letak simbol besar? Sebab nak mudah je faham, sebab ada perkataan more than dekat sini. Lebih daripada 70. Dan 70 ini bukanlah mean sample tapi mean populasi yang hendak kita kaji nanti. 70. Okay. So kita pun statekan dia, inilah hipotesis kita. Bahawa mean betul ke sama dengan 70 atau kurang pada 70 ataupun besar pada 70. Okey. Kemudian macam saya ajar tadi, kita nak dapatkan nilai Z alpha. Macam mana dapat nilai Z alpha 1.645 ni. Okey. Alpha yang dibagi ialah 0.05. Okey. Jadi kita nak cari Z dulu, Z alpha dulu. Okey. Oleh kerana simbol besar ni, ini adalah simbol besar, biasanya Z alpha pun kita akan tulis dalam bentuk positif lah sebab dia akan duduk belah kanan. Jadi macam mana dapat 1.645 tadi? Macam saya ajar ni lah yang tadi. Okey, you all pun buat tadi. Saya ulang balik macam mana dapat 1.645. Alpha dia ialah 0.05, tak perlu bahagi 2 sebab dia one tail. One tail. Sebab soalan dia bukanlah sama dengan balas dengan tak sama dengan. Okey. So dekat sini kita tengok ini adalah 0.05. Okey. Jadi di sini ialah 0.45. Jadi total semua sekali ialah 0.95. Baca dalam jadual nanti kita cari dalam probability kita akan dapat 1.645 pun ada orang guna, 1.5 pun ada guna. Tak salah pun yang ni sebab dia tak lari jauh sangatlah.
Okey, so 1.645 boleh. Satu ni saya guna yang table sebab ni latihan dulu saya guna table yang satu lagi. Jadi jawapan dia dapat 1.645 lah. Sebenarnya boleh dapat 1.65 macam contoh belum dia tadi. So nilai dapat dalam Z alpha ialah 1.65. Okey. So kita pun dapat 1.5. Kita tahu bahawa kawasan ini ialah kawasan macam ni lah. Ini kalau saya tulis lah. Ini decision rule kita. Okey. Ini decision rule kita bahawa kita akan tolak kita akan tolak jika nilai ZO besar pada nilai Z alpha ataupun ZO akan besar pada 1.645. Macam mana nak dapat ZO ni? Macam mana dapat ZO ni? Kita akan ada ujian statistik. Ini ujian statistik kalau hipotesis mean satu sampel. So, X tolak mean bahagi standard deviation bahagi punca kuasa N. Okey, X datang daripada nilai yang sampel punya iaitu 71.8 tolak 70 bahagi standard deviation ialah 8.9 bahagi punca kuasa N 100, maka kita akan dapat 2.02. Okey, ini namanya ujian statistik. Dan dapat 2.02, kita bandingkan dengan nilai Z alpha tadi. Ini saya buat besar lah. Okey, so sekarang ni tadi kita dah tahu kawasan yang ni saya dah buat tadi. Yang ini adalah kawasan nilainya ialah dalam jadual ialah 6.15 dah saya tulisnya. Okey, kita tahu bahawa dia duduk belah kanan. Gambar rajah ni duduk belah kanan. Sebab dia punya ni adalah besar secara logik dan nilai ZO pun positif. Okey, so ini adalah jadual. Ini adalah jadual iaitu nilai Z alpha tadi. Okey. Kita tahu ini syahadat umum ataupun basic. Ini adalah kawasan siapa? Ini adalah kawasan reject HO accept HA. Ini adalah kawasan apa? Kawasan accept HO reject HA. So bandingkan dengan nilai 2.02 yang kita dapat tadi. Okey, 2.02 mesti dah duduk selepas nilai 1.05. Okey, so katalah 2.02 ni duduk di sini. Okey. Jadi, kawasan 2.02 duduk kawasan ni, maka dia duduk kawasan ni. Jadi, kita akan reject HO, terima HA. Reject HO, terima HA. Bermakna kita tak setuju yang ni, kita setuju yang ni. Maka kita boleh buat conclusion bahawa memang sememangnya signify yang bahawa average markah memang melebihi 70 markah. Sebab kita tolak HO, terima HA. Kita setuju bahawa mean besar pada 70. Okey, so itu adalah cara untuk buat decision rule. Okey, harap faham ya. So ini contoh saya dah bagi. Ini adalah bentuk-bentuk nak tahu macam mana simbol balas bawah ni besar ke kecil. Tengok pada soalan. Dia ada perkataan yang menunjukkan apa. Dan pastikan bahawa mana nilai mean populasi untuk diletakkan. Kalau satu nombor itu diberi sampel and then daripada sampel itu dapat mean itu adalah mean sampel. Jangan confuse. Okey, macam nombor 2. Okey. A flow of produce flow, semua manager, semua-semualah. Dikatakan bahawa okay. The average wage of each bag is 8 kg and standard deviation 0.5 kg. Random sample 50 N adalah 50 dan mean daripada 50 tersebut ialah 7.8. Okay, so 7.8 ini adalah mean sample. Okey, adalah mean sample. Manakala mean populasi di sini ialah 8. Tengok ayat betul-betul. Kalau diberitahu secara umum mean itu adalah mean populasi. Jika ada diberi sampel and then dia bagi kat kamu nilai daripada sampel itu ada mean, itu adalah mean sampel. So dekat sini mean sampel adalah 7.8 sebab dia ambil sampel 50. Okay. So mean populasi adalah 8. Lepas tu using the significant 0.01 uji sama ada betul tak bahawa nilai for meal produce flow small bag
before distributing to wholesaler ni, adakah nilainya sama dengan 8 kg ataupun bukan 8 kg. So ini bukan besar, bukan kecil, tapi dia ada sama dengan, berbalas dengan tidak sama dengan. So kita pun tulis hipotesis. Saya ulang balik, sama dengan tak sama dengan, sebab memang dalam soalan itu memang jelas sama dengan tak sama dengan. And then 8 kg ialah mean populasi. Mean populasi. Okey, oleh kerana alpha di sini dibagi ialah 0.01, tapi kamu kena bahagi 2 sebab ini namanya ialah two-tail test. Okey, two-tail test. Jadi bila kita bagi 0.05, 0.495 saya dah ajar tadi, balance dia ialah kosong. Jadi balance dia ialah 0.995 lah. Okey, so you pun cari dalam jadual yang taburan Z, cari probability yang hampir-hampir dengan 0.995. Maka dapatlah jawapan yang dalam jadual tu nilai ni 2.575, hampir kurang lah sebab saya guna taburan Z lagi. And then kita pun buatlah nilai Z alpha. Okay. Sorry. Ujian statistik. Masih sama guna rumus. X tolak min. Ni semualah. Maka ZO kita akan dapat nilainya ialah 2.575 Yang ni 2.575. Yang ni nanti tak nampak So bila kita buat ZO ni 0.2, kejap saya kira. 0.2 bagi 0.07, kamu akan dapat sini tak jelas. Okey, jap. Bila kita buat ZO, barulah kita tahu kawasan negatif. Barulah tahu ini bila baca ZO, bila nak buat table. Bila nak baca dalam table, kita tak tahu jawapan kita tu positif negatif. Bila kita buat ujian statistik, barulah dapat nilai negatif tu. Tapi tak jadi masalah pun. Kita boleh buat benda ni dalam bentuk negatif. Still sama, baca jadual yang negatif terus. Okay? Yang negatif terus yang menilai 0.05. Jadi kita akan dapat yang dalam jadual 2.575. And then bandingkan dengan nilai nilai yang tadi, nilai yang ujian statistik 2.8 ni duduk sini. Kawasan melorik still nama, tolak HO, terima HA. Okay. Jadi dekat sini kita akan dapat tahu dia tolak HO, terima HA. Ini jawapan dia. Ini hasil daripada uji kaji statistik banding dengan critical value. Dia kata memang jawapan dia tersetuju yang tak sama. Jadi we can conclude that the mean weight is not equal the nilai mean populasi. Maksudnya tak equal lah. Kita menjawab pada soalan tadi. Okay, pada jawab soalan tadi. So ini adalah two-tail. Alpha bagi 2, buat ujian statistik semua-semualah. Dan kita buat conclusion. Okay, so yang ini pula. Okay, tengok yang ni pula. Okay, kita keluarkan maklumat bahawa the average height of female student in the class has been recorded as 152.5 cm with the standard deviation 9.9 cm. Okay, so kita tahulah bahawa nilai yang ni yang dibagi dekat atas ini adalah nilai populasi. Nilai sampel yang ini, dia ambil sampel 50. Okay. Dan berat pelajar adalah dan height pelajar adalah 165.2. Okay, so dekat sini ada perkataan apa yang nak buat simulasi sebab ada perkataan has been changed ataupun tak. Bila ada perkataan has been changed, dia akan ada simbol sama dengan tak sama dengan. Kalau sama dengan maknanya dia kalau tak sama dengan maknanya dia ada kalau tak sama dengan dia berubah ke tak berubah? Lupa dah. Pening dah. Tak sama dengan maksudnya dia tak samalah. Okey, kalau sama dengan dia samalah. Maknanya kalau tak sama dengan maknanya dia berubah lah. Change lah. Okey. So dekat sini bahawa N sama dengan 50.
min bagi N sampel 50 itu 165.2. Okey. Manakala yang ni pula the average ni yang 152.2 ni ialah ini adalah min populasi. Beza ya min populasi dengan min sampel. Min populasi ialah min keseluruhan semua orang. Okay. So 152.5. Okey. Dan sisihan piawai untuk populasi adalah 6.9. Okey. Soalan ini hipotesis dia adalah sama dengan tak sama dengan sebab ada perkataan has been changed. Dia tak ada perkataan besar, dia tak ada perkataan kecil. Dia maknanya ada sama dengan ke tak sama dengan lah atau berubah tak berubah. Jadi alfa akan bagi 2. Jadi bila alfa bagi 2 akan dapat 0.1 dan bila baca kita akan dapat dalam 2.33 lah. So you all buat dalam ujian statistik. Tengok-tengok dalam jadual ni 13.02 ni nilai statistik ni. Dia besar pada nilai dalam jadual, maka dia duduk kawasan ni. Kawasan lori ni namanya adalah reject HO. So reject HO dengan reject HO dan accept HA. So jawapan dia. Okey, so ini adalah contoh nombor 7 untuk. So semua dah ada jawapan. Di mana ini masih lagi one sample test. One sample ni aku nak habis kan. Tak apalah, yuk saya dah bagi soalan, saya dah bagi jawapan, ini jawapan saya dah bagi. Boleh study. Okay. Cuma sorry lah saya punya scanner ni dia ada problem, tak tahu kenapa. Okay, so dia Hello. tak cantik gambar dia. Tak apalah, ni dapat. So saya semua jawab sis bagi 2 kan per day is larger for women. Bermaksud kita nak buat uji kaji, ada 2 gender dekat sini, man dengan woman dari sudut jualan dia. Lepas tu ada satu pernyataan menyatakan bahawa dia nak kaji betul ke bahawa jumlah jualan setiap hari amat besar bagi wanita. Maknanya wanita boleh buat jual besar ke jualan dia orang besar ke tidak bagi wanita ni berbanding dengan lelaki. Jadi kita keluarkan maklumat ada 2 sampel dekat sini sebab ada man dengan woman. Dan man dengan woman dia ada N masing-masing, dia ada min masing-masing dan juga dia ada sisihan piawai masing-masing. Ambil daripada sini. Ayatnya mudah je tadi. Ayat mudah saya bagi. So keluarkan maklumat. Jadi soalan di sini, at the 0.05 significant level, can Mr. Sevic conclude that the amount sold Mr. Adakah Mr. Sevic ni boleh membuat kesimpulan bahawa jualan wanita lebih besar berbanding dengan lelaki? Jadi HO dia bahawa kita nak buat woman kecil daripada man dan kita nak sokong soalan ini dikata perempuan besar lelaki. So min bagi woman besar pada lelaki. Kita nak tengok betul ke tidak pernyataan ni. Okey? So kita buat tetapi lawan je sebab ada kata raja dia kan dapat satu dia tak sama dengan yang atas tadi. Yang tadi one sample.
Kalau tu sampel, ini rumus dia. Ini rumus dia, kamu kena hafal lah rumus ni. Okey, ini rumus dia. Okey. Okey. Di mana X, ini depend pada soalan. Jadi setiap min ni, saya letak woman dulu, kemudian man lah, sebab kita letak hipotesis woman besar pada man. Jadi woman tolak man lah. Okey. Lepas tu ini adalah variance bagi woman, kemudian variance bagi man. So kamu kena ambil lah nilai-nilai tadi. Kalau woman 250, tengoklah rumus, nanti gantikan saja. So ujian statistik dapat 2.11. Okay, 2.11. So nak tahu jawapan kita reject ke tidak, macam you all case lah. Okay, macam ni lah you all case. Okay. Yang ni dalam jadual tadi 1.65. Sebab saya lukis sebelah kanan, sebab lepas buat ujian statistik kita dapat nilai positif 2.11. Okay. So ini buat decision, buat dia punya rule dululah. Yang ni kalau dapat belah sini maknanya reject HO. Yang ni accept HA. Okay. Lepas tu tengok nilai 2.11 duduk di sini. Dia duduk kawasan ni. Jadi jawapannya ialah reject HO lah. Reject HO, accept HA. Sebab 2.11 memang besar pada market value tu. Jadi tengok, kamu tolak HO, terima HA back kepada hipotesis. Ya, kita setuju. Maknanya jawapan interpret dia ialah yes, Mr. Sewick can conclude that the mean amount solved per day is larger for the woman. Sebab kita dapat jawapan tolak HO, terima kenyataan yang ini. Bahawa betul lah woman besar dia punya jualan berbanding dengan lelaki. Okey, boleh Puan. faham ke tidak? Puan? Ya. Nak tanya, kalau Z value tu 1.64 boleh diterima ke? Dengar tak? Teruskan. 1.64 tu boleh diterima ke kalau Z value dia? Boleh. Biasanya buku ada, tapi kebanyakan buku guna 1.65. Tapi beza 1, 2 tak jadi masalah sebab dia takkan dia jauh sikit lah dengan ZO biasanya. Biasa dia orang akan guna 1.65. Okay. Tapi boleh juga kita tengok nilai sebab mana yang paling dekat kan? Paling dekat. Tak ada masalah pun, tak jauh berbeza dia. Okay. Sebab yang ni saya guna, yang you guna tu jadual mana? Jadual saya bagi, jadual yang you dapat tu kan? Ya. Yang doktor bagi. Yang saya ni saya guna yang satu lagi. Sebab yang ni saya guna yang memang guna buku teks yang memang guna taburan Z yang satu lagi tu. Jadi jawapan dia lain sikit. Ya? Okey. Boleh faham ke tidak? Okey, sama je kan? Sama sahaja. Okey, so ini adalah so ini adalah jawapan praktikal 7. Saya dah buat dah. Okey. So saya terangkanlah jawapan ni. Ada yang tak nampak, ada yang nampak tapi tak apalah, nanti saya tunjuklah. Okey, so nombor 1, okey. Nombor 1 ialah seperti contoh yang mula-mula tadi, iaitu one sample test hypothesis dengan large sample. Sebab dekat sini kalau kita tengok sekejap ya. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya soalan ni dia ada sedikit macam saya confuse dengan satu nilai iaitu 72 dengan 81. Ada dua benda yang beza, tapi sebenarnya dia still lagi besar pada 72 sebab 81 tu besar pada 72 dan nilai min yang sampel dapat ialah 75.22. Okey. So tak jadi masalah lah kalau saya letak 72 dekat sini sebab 72 di sini adalah mean populasi. Mean populasi sebab the mean price of the all school uniform was 72 last year.
a recent sample of 95 school uniform produce a mean price equal to RM 75.22 with a variance 16. Okey, ini dia punya nilai. Ini variance tau. Kalau masa kata nak dapatkan sisihan piawai, you are punca kuasa lah. Jadi sisihan piawai di sini ialah 4. Okey, lepas tu soalan ni pula dia kata, disambung, one of college lecturer claim that the mean price of the school is greater than RM81. Okay, so dekat sini dia katakan adakah bahawa harga purata uniform sekolah ni melebihi kepada 81 ke tidak, ataupun melebihi 72 pun boleh untuk tahun lepas sebab dia guna 81 ni current year, last year 72. Jadi kalau nak guna 72 ataupun 81 still sama sebab kita dapat mean memang melebihi yang basic lah 72. Okay. So saya pun letaklah HO mean sama dengan 72 dengan adakah bahawa baju ni harga t-shirt ni betul ke harga dia melebihi RM72. So sebab itulah dia ada perkataan dia ada simbol besar dekat sini sebab ada perkataan apa dekat situ. Kalau tengok situ adalah greater than. Maknanya lebih besar. Jadi hipotesis kita adalah besar pada 72. Okey. So dekat sini alpha yang dibagi dalam soalan ini ialah 0.01. 1% maksudnya ialah 0.01. Okey. Sebab lepas tu kita gunalah 0.01. 0.01 tak perlu bagi 2 sebab dia one tail. Ini one tail sahaja. Okay. And then kita akan dapat, saya dah ajar tadi. So buat dalam jadual, cari dalam jadual dapat nilai 2.33. Jadi Z alpha akan dapat 2.33. Okey. So dekat sini kalau tengok sini guna rumus one sample tadi macam dalam contoh yang banyak saya bagi tu, gantikan je 75.22 tolak 72 bagi 4 bagi punca kuasa 65 ni 65, and then buat semua jawapan last sekali ialah 6.49. Okey, bila 6.49 nak tahu keputusan, kalau tak faham nak buat keputusan lagi, kita buat decision rule. Tolak HO accept HA jika ZO besar pada Z alpha 2.33. So kita buat decision. Nak tengok decision macam mana? Kita bandingkan nilai yang kita kira dengan dalam nilai yang value tadi. Okay, so 6.49 ni besar pada 2.33. So kita tolak HO, terima HA, maka yes, the data are provided sufficient evidence to support the claim. Yang mengatakan bahawa mean purata baju adalah lebih besar pada RM72. Okay, so kalau yang tak faham lagi dapat jawapan decision ni macam mana, basic juga yang saya ajar. Okay, yang macam ni. Okay, yang ni yang sebab apa saya lukis belakangnya, sebab perkiraan kita positif. So kita akan dapat 2.33. Okay, yang ni kawasan, dah kata dah, ini basic. Yang ni kekal bila-bila. Kawasan lorik je, tolak HO, accept HA. Yang ni terbalik. Terima HO, accept HA. Okay. So yang ni pula, yang ni terima HO, tolak HA. Terbalik pada yang ni. So nilai ni sendiri 6.49. Jadi bila nilai 6.49, maknanya 6.49 yang ni lah. Okay. Maka kita setujulah bahawa harga min baju adalah besar pada RM72. Okay, boleh faham? Ya? Saya guna population mean 81 tak samalah jawapan. Saya sebenarnya confused sama ada nak guna 81 ataupun 72. Samalah. Tapi kalau ikut soalan kan, kita kalau null hypothesis dia perlu membagi bukti untuk menunjukkan bahawa school uniform adalah lebih daripada 81 kan? Betul tak? Ya, saya tahu, tapi
kita punya X-min 75.22. Okey, sekarang ni dia bagi min purata maksudnya dia ada dia ada dua populasi dekat sini. Min populasi Betul. sama ada last year, nak guna last year ke nak guna yang baru. Tunggu sekejap, saya tengok WhatsApp. Hari tu kami ada tanya tapi doktor jawab apa je. Saya tengok WhatsApp sekejap. Ada WhatsApp ke? Okey, cuba tengok jawapan dia. Sebab kita tanya dalam grup kan, dia jawab pun kita macam tak faham sangat. Tunggu sekejap. Tak apalah. Nanti kalau misalnya kata jawapan dia kata guna 81, you all tukarlah. You all tukar 81 di sini lah, faham tak? Faham? Sebab dia ada bagi 2 min dekat situ. 72 untuk last year. Lepas tu untuk sekarang 81. Tapi bila kita guna dia still lagi besar. Besar pada still lagi hipotesis dia besar. Doktor cakap macam ni. Doktor cakap 81 is the question. So Betul lah. 2 mean population dan 75.22 mean sample. So maksudnya 81 tu tak relate dengan mean tu lah. Betul lah Puan ambil 72 tu. 72 tu mean population, betul dah. So betul lah saya ambil 72 kan. So tak ada kena-mengena lah kan. Tak ada. Itulah. Confuse orang ni. Sebab kalau mana-mana soalan tak ada bagi confuse dua, tapi tak tahu lah kan ikut dia nak treat kan. Ada 2 mean populasi diberi current dengan last year. Tak apalah kalau betul 72, okey betul lah saya buat 72. Okey. Boleh saya proceed? Okey ya. Boleh. Okey, yang nombor 2 ni dia bukan mean. Memang banyaklah you all kena study. Yang ini adalah population. Yang ini adalah proportion. Tak nampak pula lah saya punya ni scan. Sekejap Puan, nanti dokumen ni you bagi kan? Bagi. Sekejap saya bagi nanti. Okey. Okey, yang ini pula ialah hypothesis. Yang ini pula ialah tolong salin ya. Nanti saya bagi juga. Okey. Yang ini adalah hypothesis different population proportion, kadaran. Dia bukan, sebab tu dalam soalan kalau you all tengok tak ada dia bagi mean, dia tak ada bagi sampel tapi dia bagi kadaran. Okey. Untuk kes ni pula kalau saya tengok dekat sini bahawa kalau tengok pada ayat dia 100 auto driver were stopped by the police to see if they were wearing seat belt. Record on the result were given in the following. So daripada 100 orang sampel yang datang, kita nak kaji antara lelaki dengan perempuan ni dia punya persamaan tak tabiat dia pemakaian seat belt ni. Jadi pada penggunaan 0.2.5% signifikan jadi independent. Maksudnya adakah mereka ini sama ke tak sama? Adakah mereka ni sama ke berbeza perangai dia orang, tabiat dia orang dalam penggunaan seat belt. So ini kadaran dia bukan berkaitan dengan sampel, bukan berkaitan dengan mean sampel. So ini dia punya basic lah. Kalau jumpa soalan macam ni, ini nama dia kadaran. Sebab kadaran ni maknanya daripada berapa orang berjaya, berapa orang percentage buat perkara tersebut. Jadi dekat sini saya check. Apa tajuk Puan garis kat atas tu tadi? Hypothesis different population for proportion. Okey. Sekejap, saya tengok dia punya ni. Dia terlalu kalau hipotesis ni memang terlalu banyak sangat ya, terlalu banyak hipotesis. Sekejap ya, saya tengok tadi. Ya. Itu N190 kan? 190?
Ada perubahan 190N. Ha. Kenapa 190? Soalan salah kan? Apa dia? Soalan tu salah kan? Ya, betul. Sebab kalau you tambah semua nombor memang 190. Okey. Kalau 190, apa maksud atas 100 auto driver will stop? Tak, itu memang salah. Doktor cakap salah. Yang ni pun saya puas fikir soalan ni. Lepas tu saya ambil keputusan saya guna sampel, saya guna 100. Jadi itulah kata. Jadi sekarang ni sampel lelaki 105, perempuan 85, betul? Okay. Ya, betul. Jadi saya guna 100 sebab soalan dekat atas tu 100. Tapi bila Ya, faham. saya total balik 6441, tak apalah, hari ni kelas you dah beritahu yang doktor beritahu. Jadi bahawa main kita kena ubah lah ni sikit ya. Jadi main kalau kita tengok wearing seat belt 64 bagi berapa kalau ikutkan? Adakah bagi 100? Bagi 105. Dia bagi 105 lah kan? Ya. Saya buat ni sebab ada perkataan 100 dekat atas tu saya confused tu. Tapi kalau dah beritahu 105 dah doktor, so kena ubahlah jadi 105. Okey. Perempuan lelaki sebab sekarang kita bukan nak kaji not wearing seat belt. Kita nak kaji yang wearing seat belt antara lelaki dengan wanita. Untuk lelaki yang pakai wearing seat belt ialah 64 bagi 105. So, yang ni kita kena ubahlah. 64 bagi 105. Sambil-sambil tu saya ubah teruslah. 64 bagi 105. You all akan dapat 0.61. Okey. Yang ini pula perempuan yang pakai seat belt ialah 52 dibahagikan dengan 85 sebab dia punya total perempuan ialah 85. Okey. So sini kita tengok nanti tolong bagilah 52 bahagi 85 sama dengan 0.61. Yang ni pun dapat jawapan sama ni. Tahulah nanti apa akan jadi ni. Ni. Tetap juga 0.61. Okey. Kalau kita nak gunakan sampel tersebut lah. 64 bagi dengan 105. Yang ni pun woman 52 bagi 85. Okey. Jadi kita kena poolkan dulu dua-dua sekali. Contoh, jadi kita kena ubahlah kat sini. Yang ni dia akan jadi sekali berapa? 190 kan? Ya. Okey. So ubahlah kat sini. Jadi ambil yang 64 orang lelaki tambah dengan perempuan 52 sama dengan 116 bahagikan dengan 190. Jadi 0.61 juga. Okey. Tak apalah ni 0.61. Alright. Okey. Lepas tu level of significance saya rasa tak nak ubah apa-apa. So dapat 0.61. So kita ada ubah sikit lah dekat sini. Okey. So kita tengok sini ialah kalau kita tengok dekat sini, cuba kalau you perasan, yang ni you all akan dapat ZO akan dapat nilai kosong lah. Okey. ZO ni akan dapat nilai kosong di mana atas ni ialah ambil yang lelaki tadi iaitu 0.61. Ni akan dapat tolak 0.61 pula ni. Faham tak maksud saya? Kalau kita guna sampel ni akan jadi lelaki akan jadi 0.61 tadi. Perempuan pun kebetulan 52 bagi 85 pun 0.61. Jadi atas ni akan dapat kosong. Okey. Bila dapat kosong, dia akan bagi ni mesti akan dapat kosong. Tapi tak apalah kosong-kosong lah kan. Okey. Lepas tu, tapi tak apalah kalau masa kata jadi ni saya cuba tanya lagi pakar lah benda ni ya. Kalau ada kosong macam ni. Ini berdasarkan apa tadi lah kalau kita guna total yang dia bagi tu lah. Okey.
Okey, tak apalah kita tengok kena kosong kan. Okey, tak ada masalah pun kot. Okey. Sekarang ni ZO ni adalah kosong. Okey, memang kosong jawapan ZO. Kemudian Z alpha akan dapat 2.24 lah. Okey, 2.24 yang kita kira tadi Z alpha ini ya. Jadi kita akan buat dekat sini. Okey. So ini adalah yang dua tadi. Ini adalah 2.24. Okey. Okey. Kosong duduk di sinilah. Dia kosong lah. So dia kawasan apa? Dia kawasan, yang ini adalah kawasan reject HO. Okay, accept HO, reject HA. Dia kalau ikutkan jawapan kosong ni memang dia akan accept accept HO, reject HA. Kita balik. So keputusan kita ambil yang ni lah. Accept HO, reject HA. Okay, so accept HO, reject HA. Jadi kalau ikutkan dekat sini maksudnya ialah bahawa dari sudut pemakaian dari sudut pemakaian tali pinggang ataupun seat belt, antara lelaki dengan perempuan ni sama je perangai dia. Dia tak ada beza pun antara lelaki dengan perempuan berkaitan dengan pemakaian seat belt. So kalau kita dapat, kalau saya menggunakan kosong tadi. Okay? Kalau saya gunakan nilai PC refer kepada sampel yang betul tadi. 105 dengan 85. So ini beza sikit lah. Dia punya jawapan. So jawapan dia ialah, tolong tengoklah, accept HO, reject HA. Okay? Ada apa problem tak sini? Ni kena ubah sikit lah. Okay. Boleh? Boleh? Boleh. Ya. Okay. So ni nombor 3. Ini tak ada masalah saya rasa. Ini memang macam contoh term salvage tadi. Okey, di mana tapi kes ni pula kalau kita baca soalan, dia nak satu researcher, kita buat simpulan dekat sini lah. Dia nak kaji tentang kadar jantung lah, beat per minit bagi golongan smoker dengan tak smoker, dengan golongan perokok dengan golongan tak merokok lah. Lepas tu dia nak tengok bahawa adakah rate beat ni sama ke tak orang merokok dengan tak merokok. Ni dia punya kesimpulan lah. Dia punya hipotesis. Sebab dia kata apa? Using alpha 0.05, is there enough evidence to support the claim? Support the claim tu maksudnya adakah wujud perbezaan ke tidak antara kadar beat per minit bagi golongan dua orang ni. So mestilah sama dengan tak sama dengan. Kalau sama maksudnya kadar jantung sama. Kalau tak sama dengan maknanya memang berbeza sangat kadaran jantung orang merokok dengan tak merokok. So nak jawapan mana satu? HO ke HA? So tak ada masalah pun. Alpha 0.05 bahagi 2 dapat 0.25. Cari dalam jadual Z dapat 1.96. Saya tak tahu lagi dia positif ke negatif. Selepas saya kira ZO, ini kena hafal lah macam contoh Tom Selby tadi yang ke atas. Masukkan semua, tuk-tuk dapat jawapan dia adalah negatif. Jadi negatif maknanya dia duduk kawasan ni lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kalau nak buat 1.96. Sama je. Kita tengok pada nilai negatif 24.13 duduk kawasan below rate. Kawasan below rate maksudnya ialah reject HO, accept HA. Ini jawapan dia. Sebab 24.13 ni duduk selepas 1.96. Ataupun dalam bahasa mudah duduk kawasan low rate lah. Kawasan penolakan. Jadi kita setuju yang ni. Tolak HO, terima HA. So kita boleh buat kesimpulan bahawa yes, there are different mean of the heart rate between smoke and non-smoker. Memang ada perbezaan. Degupan jantung antara golongan merokok dan tidak merokok sebab kita ambil keputusan yang ini. Okey? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Okay. Puan, So, apa tadi? Ya? Jawapan nombor 3, nombor berapa tadi? Nombor 2. Tengok jawapan sekejap. Nombor 2 tadi yang sampel ubah tadi. Dia apa? Reject kalau tadi accept HO, reject HA.
Sebab kosong duduk kawasan penerimaan. Kita kira kosong tadi. Ya. Boleh? Okey. 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 So, kita pergi kepada soalan last. Ada ke soalan ni akan keluar exam? SPSS saya rasa tak keluar soalan ni. Takkanlah dia nak buang masa kamu jawab soalan begitu panjang. Tengok saya buat manual ni. Okey. Tak tahulah kalau soalan keluar kan. Okey. Okey, macam ni daripada output SPSS. Okey. Ini adalah 2 sample test, small test. Sebab sampel yang dia bagi ialah sebanyak, cuba tengok data SPSS masing-masing. Okey, kalau tengok data SPSS, kita ada family 12 orang. Okey, soalan dia macam ni, saya concludekan. Is there different mean satisfaction score is using the playground for the family that have playground and no playground. Okey, ada family daripada 12 orang ni ada playground, ada yang tak ada playground kat rumah. Jadi dia pun guna playground yang awam punya. Jadi dia orang pun ada buat analisis, ada satisfied dengan facility ke, satisfied dengan kawasan ke, adakah satisfied dengan environment. Kemudian kita totalkan semua sekali dulu. Totalkan kita punya satisfaction dulu. Maknanya kalau tengok pada soalan, saya tak tengok pada soalan ni ya. Sekejap ya. Mana soalan tu ya? Soalan, sekejap. Praktikal berapa ni ya? Praktikal 7, okey ya. Okey, soalan praktikal 7, saya buka sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Okey, ini soalan 7. Okey. You all buat apa sepatutnya? Okey. Tak ada. Kenapa tak boleh keluar ya? Tak keluar, saya nak share benda ni. Soalan. Kejap lah kenapa tak keluar ni pula, dua-dua tak keluar sekejap. You nampak tak saya punya ni? Tak keluar slide ke? Sekejap nampak tak saya punya ni? Tak keluar Kenapa pula tak keluar? Plus? Nampak tu apa pengiraan je. Oh, you nampak? Pengiraan you lah. Saya punya tak nampak. Saya punya handset dah. Tak apalah, you nampak tak apa. Okey, sekarang ni saya buat pengiraan ni. Okey. Okey, sekarang ni soalan ni you tengok tu sample test. Okey. Jadi keluarkan daripada output SPSS tu nilai okey. Cuba you bilang, you cerak daripada family 1 sampai 12. Kan dalam bahagian tepi tu no, yes, yes, no, no. Jadi yang playground ada, yang yes lah dia ada 7 family. Yang no playground dia ada 5. Yang ada N tu. Jadi min akan dapat 4.57 dengan no playground 0.2. Okey, macam mana saya dapat 4.57 dapat 0.2 ni? Ialah di mana kamu totalkan dulu jumlah satisfied tu. Macam family 1, jumlah satisfied dia yang mula-mula tu ialah 2, 1, 1, 1 dapat 3, 2, 4, 2, 2, 2 dapat 6. Lepas tu you totalkan semua tu. And then baru you kira mean playground dia. Yang ada playground, yang ada no playground akan dapat nilai mean ni.
Itu juga dengan CCM piawai, ini rumusnya kita belajar masa chapter 2 dulu, saya dah detailkan lah. Ini adalah mean untuk mean yang ada playground, buat satu-satu. Sebab mean tadi ialah 4.57. Setiap X tu tolak dengan 3, tolak 4.57, 4.57 semua-semua tu. You kuasa 2 kan, ada dapat CCM piawai. Yang ni pun saya dah buatkan dapat CCM piawai. So saya pun masukkan dalam table ni. Okay. So saya masukkan dalam table. So inilah, ini je yang kita guna macam soalan-soalan sebelum tu. Okay. Jadi ni pun saya dah tolong kira. Okay. Kemudian sebelum kita buat pengiraan, kita kena poolkan dulu sample variance. So nanti you all boleh tengoklah jalan kira saya. So S kuasa 2P ni rumus dia. InsyaAllah tak ada apa masalah ni. Saya dah kira. And then masukkan rumus T0, panjang jalan kira dia. And then cari critical value. Okay, critical value ni guna taburan T. Taburan T saya tengok dalam kamu punya ni tak jumpa. So saya guna taburan T saya sendiri. Saya rasa jawapan akan sama. T0.01 DF. DF ni degree of freedom. Degree of freedom kalau dua sampel rumusnya ialah ambil semua total N1 tambah N2 tolak 2. And then baca T01 dengan degree of freedom ialah 10. Daripada table T dapat 3.169. Lepas tu proses sama je. TO tadi kita dah dapat 404. Dia besar pada 3.16. Maka sudah tentulah kita akan dapat benda basic juga. Reject HO, terima HA. So tolak reject HO, terima SA bahawa there are different in mean satisfaction score in using playground. Playground between the household has a playground and no playground. So dia punya ni adalah jalan kira lah. Yang ni memang panjang jalan kira dia. Saya buat manual saja sebab saya tak ada perisian SPSS. Kalau manual, paling penting kamu kena pandai kira mean, kira standard deviation. Ini yang dalam chapter 2. Buat satu-satu ni untuk dapatkan standard deviation. Okay. So jalan kira ni adalah sama. Puan? Ya. Sebenarnya kan kalau SPSS ni kan dia nak kita pastekan data tu sebanyak 6 kali. Jadi dia punya N adalah 6 darab 12. Jadi dia jadi 72. So sebenarnya doktor pun tak cakap tau. Tapi saya perasan ada satu ayat tu kat situ. Cuba tengok balik. Maksudnya dia N adalah sama dengan 72. Dia bukan N sama dengan 12. Jadi tak perlu pakai T distribution. Mana tu? Jumpa kat mana tu kataan tu? Data coding from questionnaires. Dekat hujung sekali. Ayat last sekali. Ada tak? Question 4. By referring to the following data set that has been used in a yearly practical classes, answer the question given after data. The following data are from part debilitator. Here are the meaning of each variable. Family, time, mode, the choice mutually. So ini tak ada kena-mengena dengan bawah lagi. Activity bawah is lagi. Activity is normal data, types of seat choice of activity in the park. So one sport, picnic, tree reading, the choice, multiple choice, that family. Certify is only scale, itu scale untuk rate untuk satisfaction. Tak ada? Bukan situ, ada lagi bawah. Okay, answer the following question. Lagi bawah. Bawah. Okay, determine. Lagi satu, data coding. Nampak tak? Ya Allah, data coding kat mana ni? Okay, saya baca dah. Saya memang tak nampak ni. Okay. Answer the following question using two method. Using SPSS, doing manual. Without SPSS, the values that you need to the manual calculation for the SPSS.
the satisfaction score must be total from the three aspect of satisfaction. Itu je. Betul. Bawah ada lagi tak? Determine whether the mean satisfaction. Okay, determine whether the mean satisfaction score is using the playground is different for families that have playground in the neighborhood and those don't have playground. Assume that the data have nominal distribution and significant. Tak ada apa pun. Bawah lagi ada ayat tak? A, state the null. B, obtain the critical value. C, determine the value of the test statistic. And D, does the data provides sufficient evidence. So apa dia lagi? Kenapa you tak ada? Oh, yang belakang ni. Data, Bukan. data coding questionnaire, copy and paste the data. Yes. So nak ambil data 72 set. Ya. Sebab kalau dalam nota kan dia tak bagi T distribution punya formula. Tak ada langsung, tak ada ajar. Kalau 72 set, mana kena double data tu? Check score lah kan. Pening lah. Dia Saya tak pakai perasan 6 kat kali. belakang saya buat A sampai D je. Tak perasan soalan kat belakang ni. Copy and paste data times 6 times resulting in 72 data set. Maknanya kena buat 12 kali 6. 72. Yes. 72. Jadi guna sampel 72 je lah kan? Yes. So guna sampel 72. Saya macam-macam. Jadi guna Z je lah. Ya, betul. Oh. Kalau guna Z tak perlulah ujian statistik pool variance ni. Tak nampak betul dah 72. Sorry lah. Okay. So kita guna kat sini 72 data set. Jadi tak ada apa pun berubah. So gunakan Sekejap saya pastikan dulu. Is. Okay. Ya. Kenapa, Jo? Betul kan dia nak kita 72 punya N kan? Kalau soalan tu ya kot. Sebab kalau ikut soalan memang macam tu. So macam mana? Saya guna 72N, bila saya analyse guna SPSS, dapat jawapan yang sama. Dapat jawapan sama macam mana? Means kalau kita kira guna Z formula, dapat tu dengan sama dengan jawapan SPSS. Jadi guna data 72 lah ya? Betul? Ya, betul. So tak perlulah saya berti ya. Saya ingatkan betul muka surat ni tak perasan pula nak 72 set. Jadi saya pun buat kat sini. Jadi okey, satu-satulah baiki terus. Okey. So kalau guna SPSS tu mean sama ke dengan saya buat 4.57? Sekejap ya, saya tengok dulu. Sama kalau yes 4.57, no 0.2. So manual pun betul. Okey, standard deviation sama tak dengan saya buat? Standard deviation tak sama. Ada jauh beza ke tak? Standard deviation untuk kalau no adalah 2.265. Kalau yes 1.192. Oh, beza sikit kot. Okay, sekejap Mungkin ada perpuluhan ni. So kalau tu guna berapa? S berapa ni? 1 point? Sekejap. Kalau smoker dulu. Yes or no? Yes. Yes is 1.192. 192. Lah yes 1.192. Kalau no? No is 2.265. N adalah 30. 2.2? 65. 265 bukan 256.
So saya rasa tak ada masalah pun sebab mungkin jauh sikit beza kot dari sudut pengiraan. Tapi kalau mean sama saya rasa tak ada masalah lah. So berapa jumlah sampel dia Tuan Chow? Kalau sekejap ah. Kalau no adalah 30, Yes. yes tu 42. Oh, sebab dia darab 5 kali, sebab darab 6 ya. Sekejap kan. Ya, 7. 6 kali. 7 kali 6, 42, 5 kali 6. Oh, jadi saya silap dekat sini lah. Tak tahu dah nak copy berapa kali rupanya. Dia Oh, sebenarnya pun tak cakap, dia cepat-cepat je sebenarnya doktor ni. aduh, betul lah. So, playground ni playground ialah, yes adalah 42 ya. Betul. Yang ni adalah 30. Betul ya? Ya. Betul tak tu? Yes, Ya, 42. Okay, so jadi guna yang maknanya saya salah kira lah sebab saya guna sampel yang berbeza. Sorry lah, tak tahu. So sini adalah jalan kiranya sama macam saya lah. Kalau you all nak buat tu nanti mean dia adalah 42, maknanya benda tu akan jadi double lah. 3 campur 6, dia akan jadi 3 kali 6 semua lah ni kan. Dia akan jadi 6 kali lah. Maknanya 3 kali 6, 18. 6 kali 6, 36 sebab dia darab 6 kali. Faham tak maksud saya? So dia punya sinilah dia punya nilai ni. So kalau ikutkan apa yang dia cakap tu memang kita guna taburan Z je lah. So kita guna Z dekat sini alpha sama dengan 0.01 lah. 0.01. Ini kita guna Z macam biasa je lah. S tolak min semua-semua tu. Nanti you all kira lah 0.01. Tak apalah kita buat sekejap 0.01. Jadi yang ni 0.01. 0.5. 0.49. So tengok dalam jadual nantilah 0.49 duduk kat mana. Jadi 0.99. 0.99. Kejaplah saya tengok je 0.99. 0.99 sekejap. Mana tadi 0.99 kita buat? Tak jumpa dah 0.99. Negative 2.58. Ni jawab ni, ya Allah, patut tak jumpa. Dia positif 0.99. Kejap, 0.99. Negative 2.58. 2.33 kan? 2.33? 0.99. 2.33. Jangan tengok dulu. Okay. Betul tak? Nantilah yang ni. 2.33 kan? Tapi puan ini two-tail kan? Two-tail kan? Two-tail. Sekejap. Allah Akbar. Malam macam dah tiba-tiba soalan salah. Betul lah two-tail kan? Jadi patutnya bagi 2 dulu. Aduh. Tapi betul lah playground 42, 30. Ni alpha tadi 0.01 je. So 0.01 Bagi 2. bagi 2. Jadi 0.005 tolak 0.5. Okey, campur dengan 0.5. So baca dekat 0. Jadi berapa tadi Jam?
negative 2.58. 2.58. Kalau positif 2.58 lah. Tak apalah, dah faham kan? Okay, so yang ni guna rumus yang satu lagi lah. Rumus yang tutil lah. Yang Mr. Sewick tadi lah. Betul tak? Rumus dia sama dengan soalan nombor 3 rumus dia. Betul? Betul? Soalan nombor 3 rumus yang sama. So you all masukkanlah dulu. Nanti buatkan pengiraan dia and then dapatkan nilai dia punya itulah, dia punya orang kata masuk nilai and then buat bandingan antara ZO dengan Z alpha. Nantilah kira lah ya. Nanti you all kira lah dulu. Boleh tak kira dulu? Boleh. Boleh, kira dulu. Sebab saya dah select dekat sini tadi, dah ada 6 kopi kat belakang. Belakang ada 6 kopi. Kenapa dia perlu nak 6 kopi? Ambil je lah macam biasa. Hai. Mana semua kena darab 6. Okay. Sebab dalam nota dia memang tak ada kurang daripada 30. Oh, patutlah. Jadi soalan takkan ada so soalan takkan ada sampel kecil lah. Takkan yang kurang daripada 30. Semua lebih 30 sebab dia ada ajas DLT. Okey lah. Tak apalah. Saya sorry lah tak perasan 72 belakang tu. So, yang ni figure ni cuma tengok. So, refer figure ni lah. Dan figure yang tadi cakap ni. So, saya ulang balik lah. Untuk playground, kalau guna SPSS, N dia 42. Betul tak? Okay. Yes, 42. No 30. Min 4.57. 0.2. Cuma standard deviation. Kalau yes 1.192 and then yang no ialah 2.265. Okey. Yang ni ialah jalan kiranya sama juga macam saya buat. Yang ni tak ubah. Yang ni tak berubah lah jalan kira dia. Okey. Dia punya ni. Sebab nanti dia akan double kan 72. Okey. So nantilah saya cubalah you all buat yang proper sikit lah. Nanti saya bagi jugalah jawapan yang betul, yang betul setakat atas lah. Yang ni nanti dulu lah you all boleh buat kira sendiri lah dulu. Saya bagi yang ni dulu. Yang betul dulu. Okay. Okay. Boleh tak? Itu ada apa lagi tak? Boleh. Boleh lebih lah. Puan tengok soalan 3. Nak tengok jawapan dia. Sekejap ya. 1, 2, 3. Tolak HO kan? Nombor 3 yang mana ya? Sekejap ya. 1, 2. Yang smoker, non-smoker. Smoker dengan non-smoker. So jawapan dia ialah reject HO, accept HA. Sebab 24.13 tu lebih kecil pada negatif 1% ataupun dia berada dalam kawasan penolakan. Reject kan? Reject. Reject HO, accept HA. Okay. 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 Ada apa lagi yang lain? Allah. Slap tu lain tu ya. Tak ada apa dah Puan. Tak apalah, soalan belakang tu cubalah buat dulu manual ya. Nantilah saya ada masa nanti saya tolong kira yang belakang. Tapi formula saya bagi dah tu sama je. Jarak dengan 6 ya semua. Ya. Dapatkan nilai yang macam bagi dalam SPSS. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kelas setakat ni dululah ya. Okay. Okay. Nanti beritahulah kalau apa-apa yang kita paling ya. Okay. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay, bye. Sorry. Yang last kali. Okay. Okay, bye.